Assalamualaikum rakan-rakan, sahabat-sahabat. Selamat petang. Senyum-senyum selalu ni ada dekat workshop lagi ni. Nak kongsikan dengan korang ni, satu Honda CR-V ni, customer komplain kereta dia ni tak ada power. Tak ada power, semput-semput. Kadang-kadang mati. Tak ada power, customer cakap. Jadi kita nak cuba diagnose lah, tengok kereta ni apa masalah dia sebenarnya. Okey, ni kalau kita nak tengok ni, enjin dia ni gegar kuat ni. Kuat sangat gegar dia ni. Cuba korang dengar dah jalan macam 3 silinder dah. Okey, ni yang jalan macam 3 silinder ni, kalau kita nak ikutkan, banyak simptom-simptom yang boleh menyebabkan dia jalan 3 silinder ni. Jadi tak apa, yang tu kita tolak tepi dulu. Jadi kita cuba cek benda yang paling senang je dulu. Sebelum kita pergi pada benda-benda yang mengarut-ngarut tu, kita cuba cek benda yang paling senang sekali. Kita cek dia punya coil kabel plug ni. Kita cek dulu kabel plug ni dengan dia punya plug tu. Selain daripada dia punya distributor ni, kita cek dulu benda yang paling senang dulu. Okey, sekarang ni kita ada 4 silinder 1, 2, 3, 4. Ini yang sebelah depan ni, area timing belt ni, kita kira nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, sekarang ni kita cuba dulu cabutkan dulu kabel plug ni dulu. Kita nak tengok macam mana kita check benda yang simple dulu. Kita cuba cabut dulu kabel plug ni. Okey, nampak enjin mati kan? Mana biasanya kalau enjin ni dia mati ataupun dia ada perubahan masa kita cabut kabel plug tu, maknanya kabel plug tu dengan plug tu dia ada function lah. Okey, sekarang ni kita cuba cabut kabel yang nombor 2 ni Okey, sekarang ni tak ada apa perubahan kabel nombor 2 tak ada apa perubahan. Kita cuba cabut yang nombor 3 pula, tengok. Pun sama juga, tak ada perubahan apa dengan enjin ni. Mana enjin ni still vibrate dan tak mati pun. Okey, sekarang ni kita cuba cabut kabel yang nombor 4 ni. Enjin mati kan? Mana enjin mati sekarang ni. Okey, sekarang ni kalau kita daripada hasil diagnose kita ni tadi, mana kita cabut yang nombor 1 ni, dia enjin mati. Cabut nombor 2 tak ada apa perubahan dengan enjin ni. Cabut nombor 3 pun tiada apa perubahan dengan enjin ni. Cabut yang nombor 4 ni pun sama juga, mati juga. Mana nombor 1 dengan nombor 4 ni mati. Nombor 2 ni dia tak mati. Okey, daripada kita punya diagnose ni tadi jadi yang kita nak check yang 2 ni. Kenapa bila kita cabut dia tak ada apa perubahan dengan enjin ni? Maknanya 2 ni tak ada function sekarang ni. Jadi kita nak check sekarang ni kabel plug ni. Kabel plug ni dengan plug tu. Tapi kebiasaannya kalau jadi macam ni, nombor 1 okey, nombor 2 tak okey, nombor 3 okey, nombor 4 tak okey.
Maknanya dua bersebelahan ni biasanya kalau jadi macam ni kebiasaannya lah. Biasa ada masalah dengan dia punya mampatan. Mungkin dia punya valve ataupun dia punya silinder ataupun dia punya gasket head Mungkin gasket head dia terbakar, terbelah dua. Dia biasa kalau ada kerosakan untuk plug ataupun kabel plug ni, dia kebiasaannya dia rosak, dia jarang jadi dua, tiga. Biasanya dia rosak, kadang-kadang dia rosak satu je. Dia ada problem satu je dengan dia punya plug. Kalau rosak pun biasanya satu, kabel plug satu. Jarang dua ataupun tiga lah, jarang sangat. Tapi kalau macam ni kita dah nampak lah, kita dah boleh tengok kemungkinan besar ada problem dengan dia punya combustion chamber. Jadi mungkin dia punya compression dia ada problem, mungkin dia punya valve, mungkin dia punya silinder, mungkin dia punya gasket ada problem sama juga kalau dua ni tak function, kemungkinan besar nombor satu dengan nombor dua ada problem. Sama macam nombor 3 dengan nombor 4. Kemungkinan besar silinder nombor 1, silinder nombor 3 dengan nombor 4 ni ada masalah. Tapi sekarang ni 1, 4 okey, 2 dengan 3 ni ada masalah. Okey, sekarang kita nak check tengok api ni, api dia sampai ke tak sampai ni. Kabel ni okey ke tak okey. Okey, paling senang kita cabut coil ni tadi. Lepas tu kita ambil satu plug, kita cocok dekat depan muncung ni, muncung coil, kabel coil ni tadi. Lepas tu kita cuba start engine tengok. Ini kita cuba letak dekat body Korang nampak tak? Nampak kan? Sekarang ni dia ada spark. Maknanya sekarang ni kabel ni tak ada masalah lah. Kabel ni maknanya api dia sampai bagi dekat plug. Okey. Okey, sekarang ni kita try nombor 2 pula Coil yang nombor 2 ni, kabel yang nombor 2 ni kita cuba pula. Kita cuba start engine tengok. Okey, kita cuba touch macam tadi Kita cuba letakkan hujung spark plug ni. Kita cari body Nampak apa yang korang nampak tu? Apa yang korang nampak? Ada spark Maknanya sekarang ni kabel yang nombor 2 ni pun tak ada masalah. Maknanya api daripada distributor ni dia supply pada plug Okey sekarang ni kabel ni tak ada masalah lah. Kabel yang 2 ni sekarang ni tak ada masalah ni. Jadi nombor 2 dengan nombor 3 kabel dia okey, tak ada masalah. Tadi kita pakai spark plug lain untuk test Kita gunakan spark plug lain untuk test. Tapi sekarang ni kita buka dia punya spark plug ni. Kita nak check dia punya plug dia Jadi sama je jalan dia. Jadi bila kalau korang cabut dia punya plug, kau dah masukkan dekat sini. Kalau boleh kau masukkanlah plug yang lain dalam tu Lepas tu kau start kereta, kau tengok dia ada spark ke tak ada spark kat sini. Kalau dia ada spark dekat sini sama, maknanya sekarang ni spark plug dia pun tak ada masalah. Jadi ini aku dah check tadi, mana dia punya coil tak ada masalah, dia punya plug pun tak ada masalah. Dia punya coil ni kita dah check pakai spark plug lain, ada spark. Lepas tu kita gunakan dia punya spark plug yang asal kat sini, jadi pun dia ada spark juga. Jadi sekarang ni kabel tak ada masalah, spark plug tak ada masalah. Maknanya api sampai cantik, tak ada masalah. Okey, sekarang ni ada satu dia punya injektor ni 1, 2, 3, 4. Injektor ni pun dia boleh menyebabkan dia jalan 3 silinder ataupun 2 silinder Tapi ni tak apa, ini kita biar dulu. Ni kalau korang nak check senang je sebenarnya.
engkau boleh rasa dia punya getaran ni kan. Masa start kereta boleh rasa dia punya getaran. Kau guna satu screwdriver letak kat telinga kan. Kalau dia ada clicking, maknanya biasanya dia ada function lah. Dua ni. Ada clicking maknanya okey lah. Tapi kalau misalnya kata dia tak ada clicking, ataupun dia ada clicking, kadang-kadang dia ada clicking pun, dia rosak juga. Kita kena pakai multimeter tu. Kita kena check. Dia ada dua terminal kan dekat injektor tu kan. Jadi kita check dia punya continuity dekat injektor tu. Kalau dia ada 10 ohm, cantik lah. Tapi kalau dia bawah daripada 10 ohm, maknanya still boleh pakai jugalah. Kalau ada 3 ohm ke 2 ohm ke, dia still boleh jalan. Still boleh sampai dia punya fuel dia tu. Tapi sekarang ni tadi aku dah check pakai multimeter. Tak apalah, itu nanti aku ajar korang kemudian lah. Ini paling senang lah. Sebab ini kau nak DIY kat rumah kan. Jadi kau boleh diagnose sendiri lah. Jadi sekarang ni dua kabel dengan plug ni tak ada masalah lah. Satu kabel ni tak ada masalah. Kabel ni tak ada masalah. Plug dia pun tak ada masalah. Sekarang ni kita cuba buka empat plug ni untuk kita buat compression test. Kita gunakan meter untuk buat compression test. Sebab kita tak nak buat banyak kerja. Kita nak check, buang masa banyak. Nanti pada benda yang senang je kan. Jadi kita buat compression test dulu. Kalau misal kata compression test dia okey, barulah kita diagnose banyak benda lah. Banyak benda kita diagnose. Selain daripada dia punya injektor, dia punya fuel, dia punya wiring, dia punya wire, ECU. Okey, satu lagi aku nak nasihatkan kau orang lah. Ni tadi aku tunjuk kau orang je kan dekat sini kan. Tapi bila kau try plug ni dekat sini, kau jaga-jagalah sikit. Sebab ada fuel line dekat belakang tu kan. Takut dia ada kebocoran petrol, dia boleh menyebabkan dia sambar nanti api tu kan. Dia boleh menyebabkan kebakaran kan. Jadi kalau kau orang nak test, kau carilah jauh sikit. Body-body yang lain ni ada banyak kan. Kau boleh test lah. Jadi kalau boleh kau jauhkan sikit lah daripada dia punya fuel line ni. Dia punya fuel line ataupun dia punya fuel hose. Sebab bahaya. Ini aku tunjuk kau orang je. Sebab kereta ni aku tahu kan, dia tak ada masalah kebocoran ke apa. Jadi macam kau orang, kalau apa-apa hal kau cari. Kau cari body ke kan. Ni ada banyak body ni kan. Kau boleh try. Dekat bateri tak sampai kan. Kau boleh try. Okay, kemudian kita buka keempat spark plug ni, tanggalkan dia keluar. Okey. Ini spark plug yang nak kita tanggalkan tadi. Kalau kita tengok ni ada beza spark plug yang silinder nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 Ni kalau kita tengok yang nombor 1, nampak keadaan dia tak ada macam nombor 2 ni. Kalau kita tengok kan, beza kan. Dia punya depan side electrode dengan center electrode ni dia nampak hitam, menandakan dia punya pembakaran dia tak sempurna lah. Mungkin dia ada sikit mampatan, tapi dia punya pembakaran tak sempurna. Jadi dia akan menyebabkan spark plug ni dia jadi hitam macam ni. Okey, jadi ini adalah alat yang kita akan gunakan untuk buat untuk cek dia punya sukatan dia punya sukatan mampatan dekat dalam combustion chamber dia, dalam ruang pembakaran dia. Ni alat ni kau orang kena adalah kalau bagus. Sebab dengan alat ni engkau boleh pastikan yang enjin ni perlu dibuka ataupun tak payah.
kita boleh check dia punya mampatan enjin ataupun mampatan pembaca chamber dia. Kalau dia punya bacaan okey, maknanya tak ada masalah dengan enjin ni. Jadi tak perlulah untuk kita buka untuk buat top overhaul ataupun overhaul. Ini spark plug yang dah kita buka tadi. Ada beza plug nombor 1, plug nombor 2, plug nombor 3, plug nombor 4. Silinder nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau kita tengok dekat sini, beza dia nombor 1 ni nampak bersih sikit. Nombor 2 dengan nombor 3 ni dia nampak hitam kan. Nampak hitam. Nombor 4 ni pun dia nampak bersih. Bersih sikit lah kalau nak compare dengan nombor 2 dengan nombor 3. Ini yang nombor yang hitam ni. Ini mungkin dia ada sikit mampatan lah. Mungkin dia ada pembakaran, tapi pembakaran dia tak sempurna lah mungkin. Okey, ini compression tester. Compression tester ni adalah satu alat yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu mampatan dalam ruang pembakaran. Dalam ruang pembakaran sesebuah enjin ataupun dalam pembaca chamber. Jadi ini wajib lah. Kalau nak ikutkan untuk pomen, dia kena ada lah ni. Sebab dengan compression tester ni dapat menyenangkan kita punya kerja. Kita tak perlu nak buat macam-macam benda yang mengarut. Kita gunakan tester ni saja. Lepas tu kita akan confirmkan yang perlu ke tak perlu buat top overhaul ataupun overhaul sesebuah enjin tu. Jadi kalau dia punya bacaan dia mengikut spek, biasa mengikut spek dalam 14 bar lah. 14 bar, 10 hingga 14 tu kita okey lah. Tapi kalau bawah daripada 10, kita tengok macam mana dengan CRB ni. Mungkin 2, mungkin 1, 3. Itu memang dah nak kena angkat head untuk kita tengok apa masalah dia. Mungkin berkenaan dengan valve, mungkin berkenaan dengan gasket, dia punya silinder bore, ada cala kan. Jadi dengan compression tester ni dapat menjimatkan banyak kita punya masa. Jadi korang kena adalah compression tester ni. Wajib mesti ada. Okey, satu lagi untuk compression test ni kita ada dua jenis. Satu kita panggil dia wet test, satu lagi dry test. Makna wet test tu kita akan letakkan minyak enjin sikit dekat dalam ni, dalam ruang pembakaran ni. Lepas tu baru kita masukkan compression test ni. Satu lagi dry test. Dry test tu kita cuma buat test tanpa meletakkan minyak dekat dalam ni lah. Maknanya dry test lah. Maknanya kita test kering lah. Test basah dengan test kering. Tapi kita tengok, lepas kita buat dry test dulu. Kalau buat dry test nanti, dia punya bacaan dia rendah sangat. Mungkin 1, 2 bar, 3 bar. Untuk 2 silinder ni, kita tak perlulah buat wet test. Tapi kalau misal kata dia punya bacaan dia lebih kurang sama, 1, 2, 3, 4, mungkin 10, 11, 11.5, 12, kita bolehlah buat wet test. Tapi kalau dia punya bacaan dia rendah, tinggi, kita tak perlu buat wet test. Dah confirm 2 ni ada masalah. Okey, kita test dengan silinder nombor 1 dulu. Okey, start. Okey, kita tengok dekat sini lebih kurang dalam 11.5
11.5 dia punya bar. Ini untuk silinder nombor 1 Okey, untuk silinder nombor 2 pula. Okey bang, start. Stop. Okey, kita tengok untuk silinder nombor 2 3 bar je. Kan? 3 bar je. Okey, nombor 3 pula. Ni nombor 2, nombor 3 pula. Okey, start. Okey. Okey. Okey, nombor 3 kita tengok 4 bar je. 3.5 bar. 3.5 bar dia punya pressure dia. Sekarang nombor 4 pula. Okey, start. Hop. Okey, sekarang kita dapat 11 bar. Dia punya bacaan dia 11 bar untuk silinder nombor 4. Jadi sekarang ni maknanya nombor 1 okey, nombor 2, 3 compression tak ada, nombor 4 okey. Jadi sekarang ni kita dah tahulah masalah dia sekarang ni. Kita kena naik head baru kita boleh check lah, tengok apa masalah dia. Sekarang ni dah confirm lah enjin ni nak kena angkat lah. Head ataupun enjin ni nak kena angkat lah. Okey. Ini saja buat hari ni. Nanti kalau aku dah buka head tu nanti kalau ada masa aku sharekan dengan korang lah apa masalah dengan Honda CR-V ni Jadi itu saja buat hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, senyum-senyum selalu. Terbaik. Terbaik.